Okey, nampak laju dan pejutan. Nampak? Nampak. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, rezeki kamu bukan rezeki. Betul lah. Kamu ni tidak ada rezeki lagi. Pada tahun lepas kita lockdown, tahun ni pun lockdown, jadi kamu tidak ada rezeki lagi untuk menikmati hari sukan di sekolah menengah. Last kamu berhari sukan pun di sekolah rendah. Kamu tak ada pengalaman lagi hari sukan di sekolah menengah tingkatan 1, tingkatan 2 sebab PKP lah. Okay, bila hari sukan, adalah aktiviti tandingan-pertandingan yang melibatkan olahraga lah. Contoh dia larian 100 meter. Bila melibatkan larian, akan adalah pemenang-pemenang dia lah. Pemenang pertama, pemenang kedua, pemenang ketiga. Dan contohlah Ali. Ali untuk pertandingan larian 100 meter. Ali dia lari dengan laju. Maka dia akan sampai ke garisan penamat cepat ke lambat? Masa dia sampai. Cepat. Cepatlah kan? Okey, contoh dia B, Bakar. Bakar juga menyertai larian 100 meter. Dia lari secara perlahan. Jadi, masa yang diambil untuk dia sampai ke garisan penamat panjang ke pendek? Panjang. Panjang lah kan? Ataupun lambat. Jadi, laju ni dia melibatkan jarak dengan masa. Jarak dengan masa. Kalau contoh yang cikgu sebut tadi, larian 100 meter, jarak dia 100 meter lah. Masa dia tu bergantung kepada individu tu lah. Sama ada masa dia yang ambil singkat, kalau dia lari laju, masa dia tu singkat lah. Dia akan sampai garisan penamat 100 meter. Kalau dia lari perlahan, maka masa dia tu akan panjang untuk dia sampai ke garisan penamat. Okey, masuk bab 9, laju dan pecutan. Okey, kita lihat ni dulu. Sembilan 4.1 laju. Laju sebagai suatu kadar. Okey, cuba anda perhatikan di belakang sebuah lori atau bas persiaran. Terdapat simbol had laju bagi setiap kenderaan berikut. Apakah maksud simbol tersebut? Apakah akibat yang akan berlaku sekiranya pemandu tidak mematuhi arahan simbol itu? Kalau kamu perasan di belakang bas ataupun lori, akan adalah simbol yang macam ni. 80, 90. Di mana 90 ni adalah kelajuan kenderaan berat di lebuh raya. Dan 80 tu adalah kelajuan maksimum kenderaan berat di jalan-jalan biasalah. Kalau lebuh raya dia hanya boleh kelajuan dia hanya setakat 90 km per jam. Dia tak boleh lebih. Kalau lebih tu akan disaman lah. Macam tu. Ni. Yang cikgu cakap tadi. Murid yang mendapat tempat pertama yang telah menamatkan larian dalam masa yang paling singkat, manakala murid yang terakhir menamatkan larian dengan merekodkan masa yang paling lama. Okey, ketika 3 orang murid itu berlari dalam jarak yang sama. Jarak yang sama, contoh cikgu bagi tadi 100 meter. Maka, laju larian murid adalah hasil bahagi jarak dengan masa larian mereka. Ni adalah formula laju lah. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Laju sama dengan jarak per masa. Okey ni, cuba lihat tip ni.
Tadi dia kata laju sama dengan jarak per masa. Laju sama dengan jarak per masa. Buat dalam bentuk piramid ni. Contohlah kan, kamu nak cari laju. Kamu tutup laju ni. Tutup laju. Maka sama dengan jarak per masa. Jarak per masa. Contohlah kamu nak cari masa. Kamu tutup masa. Masa sama dengan jarak per laju. Macam itulah. Contohlah kamu nak cari jarak. Kamu tutup jarak ni. Maka jarak adalah laju darab masa. Okey. Jadi kamu ingat je formula ni. Laju sama dengan jarak per masa. Cikgu ulang. Laju sama dengan jarak per masa. Okey, cuba kita lihat contoh satu. Mudah ni, laju ni. Contoh satu. Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Hitung lajunya. 100 meter ni adalah jarak. 5 minit adalah masa. Jadi kita nak hitung laju. Jadi laju tulis formula sama dengan jarak per masa. Jarak dia 100 meter. Per masa dia 5 minit. Jadi 100 bahagi 5 dapat 20. MM ni jadi minit lah. Kita tukar pula. 20. 100 bagi 5, 20. Unit dia. Unit dia meter per minit. Laju ada unit dia. Meter per minit. Bukan semua laju unit dia meter per minit. Dia bergantung kepada jarak dan masa tu lah. Kadang-kadang ada yang jarak kilometer. Ada yang jarak cm. Masa tu pula ada. Ni kalau contoh ni dia bagi minit kan. Ada juga masa dia jam. Ada juga masa dia saat. Jadi untuk laju, unit dia ni bergantung kepada apa yang diberikan lah. Kuantiti yang diberikan. Kalau dalam contoh ni, 100 meter bahagi 5 minit. Jadi 20 meter per minit. Itu adalah unit laju. Maksudnya apa ni? Maksudnya, Aida berjalan sejauh 20 meter setiap minit. 1 minit, Aida dia berjalan sebanyak 200 meter. Kalau 2 minit, 400 meter. 3 minit, 600 meter. 4 minit, 800 meter. 5 minit, 100 meter. Itu maksud dia. 1 minit, Aida dia berjalan sejauh 20 meter. Macam itulah. Okey, kemudian kita lihat contoh 2. Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecut muda negara. Semasa latihan acara 100 meter, Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa 10.18 saat. Manakala Badrul Hisham menamatkan larian dalam masa 10.25 saat. Hitung laju larian Khairul Hafiz dan Khairul Hisham. Okay, yang cikgu highlightkan warna kuning tu adalah Khairul Hafiz. Dan yang highlight warna pink ni adalah Badrul Hisham. Badrul Hisham, masa yang dia ambil untuk tamat larian adalah 10.25 saat. Jarak dia adalah 100 meter. Dua-dua ni lari 100 meter. Jadi kita nak hitung laju. Mana laju? Khairul Hafiz ke Badrul Hisham? Jadi guna formula laju. Laju ni untuk Khairul Hafiz. Laju sama dengan jarak per masa. Jarak dia berapa? Jarak dia 100 meter. Masa dia, dia ambil berapa saat? 10.18 saat. Jadi kamu tekan je kalkulator. Ambil kalkulator, tekan je. 100 bagi 10.18. Dapatlah 9.82.
pundakan. 9.82. Unitnya adalah meter per saat. Meter per saat. Tengok. Unit dia berbeza kan. Kalau contoh yang di atas, contoh satu tu meter per minit. Yang ni meter per saat. Dia bergantung kepada soalan tu lah. Kuantiti yang digunakan. Okey, seterusnya. Hitung pula laju Badrul. Tulis formula dulu. Laju sama dengan jarak per masa. Jarak dia sama, 100 meter. Jadi masa untuk Cairo tamatkan larian 100 meter sebanyak 10.25 saat. Tekan kalkulator, 100 bagi 10.25, kamu dapat 9.76. Unit dia adalah meter per saat. Meter per saat. Jadi kamu boleh bandingkan kedua-dua ni. Yang mana paling laju? Yang paling laju adalah Hafiz ke Badrul? Yang mana paling laju ni? Badrul. Apa Badrulnya? Yang paling laju tu yang paling tinggi lah nilai dia. Hafiz lah. Hafiz lah. Yang paling laju adalah Cairo Hafiz. Iaitu 9.82 meter per saat. Paling tinggi lah. Badrul hanya 9.76. Sebab apa? Sebab ini maksudnya dalam masa 1 saat, Hafiz dia boleh berlari sejauh 9.82 meter. Kamu bilangnya 1. Dia dah lari 9.82 meter. Macam tu. Kalau Hafiz Badrul Hisham ni, dia 1 saat, dia jarak yang dia lari adalah 9.76 meter. Kamu bilang 1. Piung, dia dah 9.76 meter di hadapan. Maksudnya Cairo Hafiz lagi laju lah. Macam tu. Faham? Faham tak? Ada faham? Okey. Tak faham tanya. Kita dah lihat laju. Sekarang kita tengok laju seragam dan laju tak seragam. Okay, laju seragam ni apa? Laju tak seragam ni apa? Ya, telefon. Hello, Assalamualaikum. Tengok Awi jap. Jap EVM NB itulah. Okey. Sorry. Ada gangguan sikit. Okey, laju seragam dan laju tak seragam. Laju seragam ni maksudnya laju dia sekata. Laju tak seragam ni laju dia tak sekata. Cuba kamu lihat contoh guli A. Guli A dan guli B. Okey, guli A. Kamu lihat masa dia. Guli A, 1 saat dia bergerak 2 cm. Kemudian 1 saat lagi juga jaraknya 2
cm. 1 saat lagi, jarak dia yang dia bergerak 2 cm. 1 saat lagi, juga jarak yang dia bergerak 2 cm. Maksudnya setiap 1 saat, dia bergerak 2 cm lah. Kalau 5 saat, 10 cm. Kalau 20 saat, kalau 10 saat, 20 cm. 1 saat, dia bergerak sebanyak 2 cm. Jadi, graf tu, kalau kamu lihat graf dia untuk guli A, grafnya adalah garis lurus lah, seragam. Garis lurus. 1 saat, 2 cm. 2 saat, 4 cm. 3 saat, 6 cm. 4 saat, 8 cm. Grafnya adalah garis lurus. Ni adalah laju seragam. Okey, kalau laju tak seragam, lihat guli B. 1 saat, dia bergerak sejauh 2 cm. Kemudian 1 saat, ini jarak dia bergerak 1 cm je, makin kurang. Kemudian saat yang ketiga, bergerak 2 cm, makin jauh sikit. Kemudian saat yang keempat, dia bergerak sejauh 3 cm, makin jauh lah. Jadi ini adalah tidak seragam. Maksudnya apa? Saat yang pertama, dia bergerak 2 cm. 2 cm. Saat yang kedua, dia bergerak 1 cm. Saat yang ketiga, dia bergerak 2 cm. Saat yang keempat, dia bergerak 3 cm. Jadi laju dia tu tak seragam. Kalau kamu lihat graf, graf dia ni bukan garis lurus lah. Graf dia tu ada bengkok-bengkok lah. Bukan garis lurus. 1 saat, 2 cm. Saat yang kedua, 3 cm. Saat yang ketiga, 5 cm. Saat yang keempat, 8 cm. Jadi, setiap 1 saat tu, jarak dia adalah berbeza. Maka laju dia tu tak seragam. Okey, boleh? Kemudian lihat ni. Guli A. Guli A bergerak dengan perubahan jarak yang sama. Maka guli A bergerak dengan laju seragam. Okey, guli B. Guli B bergerak dengan perubahan jarak yang berbeza. Maka guli B bergerak dengan laju tak seragam. Oleh itu, laju seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Yang B, laju tak seragam, ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang tidak sama dalam selang masa yang sama. Itu je. Beza laju seragam dengan laju tak seragam. Okey, ada masalah? Laju seragam dengan tak seragam? Tak. Tak ada, faham contoh ni contoh mudah lah ni. Faham. Okey. Kita lihat ni, contoh 3. Contoh 3. Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam yang pertama. 2 jam yang pertama, dia pandu sejauh 170 km. Kemudian dan 190 km dalam 4 jam berikutnya. Adakah Farid memandu trailernya dengan laju seragam? Jelaskan jawapan anda. Jadi kamu kira dulu 2 jam yang pertama, laju dia tu berapa? Jadi untuk 2 jam yang pertama, formula dia laju sama dengan jarak per masa. Jarak dia 170 km. Masa yang diambil adalah 2 jam. Jadi kamu tekan je kalkulator, 170 bahagi 2 dapat 85. Unit dia adalah kilometer
per jam. Kilometer per jam. Ini adalah pada 2 jam yang pertama. Lajunya adalah 80 km per jam. Kemudian kamu kira laju trailer tu pada 4 jam yang berikutnya. Laju sama dengan jarak per masa. 4 jam yang seterusnya dia bergerak 190 km. Jarak dia, masa yang dia ambil adalah 4 jam. Jadi 190 bagi 4, dapat apa ni? 47.5. 47.5 kilometer unit dia per jam. Per jam. Jadi laju pada 2 jam yang pertama adalah 85 km per jam. Kemudian 4 jam yang berikutnya lajunya adalah 47.5 km per jam. Jadi laju dia ni seragam ke tidak? Seragam ke tidak? Seragam ke tidak? Hello. Seragam ke tidak laju dia ni? Lajunya tak seragam. Kenapa tak seragam? Kenapa? Sebab mula-mula tinggi, lepas tu dia rendah. Betul ke? Betul lah tu. Mula-mula tinggi, mula-mula laju, kemudian 4 jam seterusnya dia perlahan, tak sama. Jadi lajunya tidak seragam. Sebab tak sama kelajuan 2 jam yang pertama dengan 4 jam yang seterusnya. Kalau seragam, kalau laju dia seragam, kelajuan dia seragam, 2 jam pertama laju dia 85 km per jam. 4 jam seterusnya juga 85 km per jam. Tu barulah seragam. Tapi dalam contoh ni tak sama, maka dia laju dia tidak seragam. Okey, boleh? Kita lihat contoh. Boleh. Bagus. Kita lihat contoh 4 yang laju seragam. Contoh 4. Encik Mahis memukul bola golf dari tiang P ke tiang S melalui tiang Q dan R. Adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam? Jelaskan jawapan anda. Mudah ni. Kamu kira laju di setiap panggil apa ni? Tiang ni. Mula-mula kamu kira laju di tiang P dengan Q. P kepada Q. Laju dia berapa? Laju tulis je formula. P ke Q. Laju sama dengan jarak per masa. Formula kamu tulis bila kamu buat latihan, kamu tulis formula selalu. Automatik lah. Formula tu akan melekat di fikiran kamu. Okey, jarak dia 40 meter. 40 meter. Masa dia 2 saat. 40 bagi 2, 20. Unit dia meter per saat. Jadi di sini lajunya adalah 20 meter per saat. Daripada tiang P kepada tiang Q. Okey, kemudian kamu kira laju daripada tiang Q kepada tiang R. Yang warna merah ni. Kira laju. Q kepada R. Tulis formula. Laju sama dengan jarak per masa. Jarak tu 70 meter. Masa dia 3.5 saat. Jadi 70 bahagi 3.5 dia dapat apa ni? 20. 20 meter per saat. Jadi antara tiang Q dengan tiang R, lajunya adalah 20 meter per saat. Kemudian kamu kira pula laju daripada tiang R kepada tiang S, yang warna hijau tu. Laju
di tiang R kepada S. Kira laju sama dengan jarak per masa. Jarak dia 60 meter. Masa dia diambil untuk sampai ke tiang S adalah 3 saat. 60 bagi 3 adalah 20 meter per saat. Jadi laju daripada tiang R kepada S 20 meter per saat. Jadi kamu tengok ya daripada sini. Lajunya PQ 20 meter per saat. QR 20 meter per saat. RS 20 meter per saat. Jadi kelajuan bola tu adalah golf itu adalah seragam. Sebab apa? Sebab lajunya adalah sama. Walaupun jarak dia berbeza, masa dia pun berbeza, tapi laju dia sama, maka kelajuan golf itu adalah seragam. Sebab sama. 20 meter per saat, 20 meter per saat, 20 meter per saat. Okey, yang ni faham ni? Laju seragam atau tidak seragam. Boleh? Ada masalah, persoalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Okey, bagus. Alhamdulillah. Kemudian kita lihat pula laju purata. Laju purata. Laju purata. Purata, nama pun purata. Purata ni dia melibatkan keseluruhan lah. Melibatkan jumlah. Jadi formula laju purata sama dengan jumlah jarak per jumlah masa. Sama juga macam formula laju. Laju sama dengan jarak per masa. Tapi kita nak cari laju purata, LP, sama dengan jumlah jarak yang dia lalu lah. Daripada contohlah stesen A kepada stesen Z. Berapa jarak dia tu? Bahagi dengan jumlah masa. Daripada mula-mula dia bertolak, daripada stesen A sampailah ke stesen Z, berapa masa dia tu? Jumlah dia lah. Dia tak kira lah. Walaupun kamu berhenti ke, dia tak kira waktu masa berhenti. Dia bukan tak kira, dia kira jugalah. Walaupun kamu berhenti lama, dia tetap kira masa kamu berhenti tu berapa minit. Jadi laju purata sama dengan jumlah jarak per jumlah masa. Kita lihat satu contoh. Contoh 5. Okey, Amir mula berbasikal daripada rumahnya ke bandar Z pada pukul 9 pagi. 9 pagi. Rumah ke bandar A pada pukul 9 pagi. Amir mula berbasikal dari rumahnya ke bandar A pada pukul 9 pagi. Dalam perjalanan, dia singgah di restoran pizza untuk berehat dan makan sebelum dia menyambung perjalanannya semula ke bandar A. Dia sampai di bandar A pada pukul 12.15 tengah hari. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan itu. Jadi laju purata LP betul sama dengan jumlah jarak per jumlah masa. Ni formula dia ni. Kamu kira je jumlah jarak dia berapa? Daripada rumah Amir kepada bandar A. Cikgu highlightkan warna biru ni. Jumlah jaraknya rumah Amir ke restoran pizza 10 km. Restoran pizza ke bandar A 25 km. Jadi jumlah jaraknya adalah 10 tambah 25 km. Kan jumlah jarak. Kemudian jumlah masa dia. Jumlah masa yang cikgu highlight warna hijau ni.
Ia bertolak pada pukul 9 pagi. Ia sampai di bandar A pada pukul 12.15 tengah hari. Daripada 9 pagi sehingga 12.15 tengah hari, berapa masa dia tu? Jadi kamu tolak lah. Cikgu tulis dekat sini lah. 12.15 tengah hari, masa dia sampai. Tolak dengan masa dia bertolak, pukul 9 pagi. 5, 1, 12, 9, 3. Jadi masa perjalanan Amir daripada rumah ke bandar A adalah 3 jam 15 minit. Faham? Okey, sebabkan soalan dia nak dalam unit kilometer per jam. Jadi 15 minit ni kamu kena tukarkan kepada jam. Macam mana nak tukar 15 minit kepada jam? 1 jam. Berapa minit 1 jam? 1 jam berapa minit? 60. 60 minit. Minit. Jadi jam kepada minit. 1 jam 60 minit. Jadi jam kepada minit kamu kena darab ke bahagi 60. Jam kepada minit darab ke bahagi 60. Darab. Darab 60. Darab. Jadi songsangan dia minit kepada jam berapa? Macam mana nak minit kepada jam? Kena Bahagi. bahagi berapa? Bagi Bahagi 15 bagi 60. Bahagi 60. Untuk kita tukar minit kepada jam, kena bahagi 60. Jadi kamu tekan je kalkulator. 15 minit tu. Kamu bahagi dengan 60. Kamu akan dapat 15 bagi 60. Saya tunjuk. Ha, 15 bagi 60. Kamu dapat 0.25 jam. Jadi kamu akan dapat 0.25 jam. Maksudnya apa? Maksudnya 15 minit ni, bila kamu tukar kepada jam, ia adalah sebanyak 0.25 jam. Jadi, kamu tambah je. Sebelum ni 3 jam kan? 3 jam lah. 15 minit ni adalah 0.25 jam. Jadi 3 tambah 0.25, jumlahnya adalah 3.25 jam. Unit dia kita dah tukar dalam jam lah. Jadi bahagi ya. 3, jumlah masanya adalah 3.25 jam. 10 tambah 25 adalah 35 kilometer. Jadi kamu tekan je kalkulator. 35 bahagi 3.25. Dapat 10.769. Bundakan pada 2 tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan kat mana? Hello? 2 tempat perpuluhan di mana? 6. 6. Di 6. 6. Kamu lihat sebelah kanan dia 9, iaitu lebih pada 5. Jadi kamu kena tambah 1 di 6. Jadilah 10.77. Unitnya adalah kilometer per jam. Kilometer per jam. Okey, boleh? Faham? Itu adalah laju purata. Formula laju purata adalah? Apa formula laju purata? Oi, formula laju purata apa dia? Laju purata jumlah jarak bagi jumlah masa. Laju purata sama dengan jumlah jarak dengan jumlah bahagi jumlah masa. Apa maksud laju seragam? Apa maksud laju seragam? Hello?
Laju seragam tu laju dia sama. Laju dia tu sama. Daripada awal sampai akhir, laju dia sama. Maintain je. Kalau ayah kamu bawa kereta atas highway kan, atas highway bolehlah laju seragam sebab dia straight je kan. Kalau ayah kamu bawa kereta tu, kelajuan dia tu, meter dia maintain je. Contohlah 110. 110 je. Tu laju seragam lah. Kalau ayah kamu bawa kereta, tiba-tiba dia pecut 110 dulu. Kemudian dia pecut. Dia nak potong lori ke potong bas. Dia pecut jadi 130. Makin laju kan. Kemudian bila dah potong dia pun perlahan. Contohlah dia turunkan kelajuan dia 80 km per jam. Jadi ayah kamu bawa kereta tu kelajuannya tak seragam sebab daripada 110 dia pecut pada 130. Kemudian dia pun slow down kepada 80. Jadi tak seragam lah kelajuan ayah kamu tu. Kalau kelajuan seragam daripada awal sampailah akhir 110 aja. Maksudnya tu laju seragam. Okey, faham boleh? Boleh faham. Tu lah. Kamu boleh tengoklah nanti contoh 6, contoh 7, contoh 9. Masa ada 10 minit lagi. Jadi untuk kerja sekolah nanti, kamu kerja rumah, kamu buat latihan ni lah. Nanti cikgu akan post dalam grup latihan yang kena buat ni. 9.1, nombor 1, nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4. Nanti cikgu akan post kembali dalam grup latihan yang kamu perlu lakukan pada hari ini. Dan kita akan bincanglah pada minggu depan sekiranya tak dapat buat ke, ada masalah ke, tak faham ke. Okey. Untuk pembelajaran hari ini, ada masalah tak? Tak. Tiada. Tiada. Tak. Imran, Tidak ada masalah. ini kelas apa Imran? Ni 2 Bai, 2 Ruby, 2 Intan. Bai, Ruby, Intan Kalau kiranya 3 kelas tu patutnya 90 ni tapi 25 ni. Berapa? 25 Tolak kanan saya jadi 23 lah ni. 23. Tajuk hari ni tajuk apa Laju. Laju 91. Tajuk laju. Okey, yang kamu boleh buat tak latihan yang cikgu nak bagi tu 4 tu? Cuba buat Okey ke?